tolong dengar insya-Allah. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita melahirkan rasa syukur, rasa gembira, rasa kasih sayang Allah kepada kita, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kepada kita peluang untuk meneruskan kehidupan kita pada hari ini. Dan insya-Allah pada hari ini kita nak merasa gembira diberikan keberkatan di dalam hari Jumaat. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan kita selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berselawat dengan semaksimal yang boleh. Banyak pun tak apa, pendek pun tak apa, tapi kita selawat. Kita mulakan dengan kita mentajdidkan akidah kita, iman kita. Kita memperbaharui iman kita dengan kita mengucap kalimah syahadah sebanyak 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, kita mohon pada Allah, ya Allah, bersihkanlah segala syirik yang ada dalam diri aku ini. Ya Allah, bersihkanlah segala sifat-sifat syirik, sama ada yang aku sedar atau yang aku tak sedar. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada murtad, jauhkanlah aku daripada sifat-sifat pendurhakaan kepadamu, hidupkanlah aku bersama Islam. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, hidupkanlah aku pada hari ini bersama perjuangan la ilaha illallah. Hidupkanlah aku bersama Islam, pengorbanan bersama Islam. Dan jadikanlah ya Allah kematian aku sebagai kematian yang bersama dengan syahadah, bersama dengan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kita panjangkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita panjangkan selawat kepada Nabi, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para ahli keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga kepada pengikutnya. Dan dengan sepenuh kasih sayang kita sama-sama mahu menghidupkan sunnah. Apa yang kita mampu, kita hidupkan sunnah. Jadikan hari ini lebih baik daripada semalam. Tuan-tuan, puan-puan rahmat Allah, saya akan mengulang tajuk ini. Saya pernah sampaikan sebelum ini, mungkin dah lama dah.
Saya nak ulang semula supaya kita dapat refresh balik, supaya kita dapat membina kekuatan kita sekali lagi. Sebab apa yang penting dalam tarbiyah ialah pengisian. Apa yang penting persiapan akhir zaman ialah tarbiyah. Dan apa yang penting dalam tarbiyah ialah pengisian. Dan apakah yang paling penting dalam pengisian ialah kefahaman. Dan yang paling penting, lebih penting daripada yang paling penting itu ialah amal. Dan lebih penting daripada yang paling penting tadi itu ialah istiqamah. Istiqamah. Jadi kita nak kena pastikan amalan kita istiqamah. Untuk kita menjadikan amalan kita itu beristiqamah, kita boleh konsisten, maka kita perlu menghadamkan, kita perlu digest. Kita perlu digest, kita perlu faham sungguh-sungguh akan kunci-kunci tarbiyah, kunci-kunci Islam, supaya kita dapat benar-benar menghayatinya. Bila kita menghayati, baru kita boleh nak beramal. Bila beramal, baru kita boleh nak rasa seronok, iaitu kita nak rasa boleh nak istiqamah lah, insya-Allah. Hari ini saya akan sama-sama sentuh berkenaan dengan salah satu perkara yang paling penting. Antara perkara yang paling penting, banyak paling penting ni banyak. Antara yang paling penting ialah perasaan kita terhadap hari kematian kita. Hari kematian kita bagi orang yang berakal, orang yang cerdas, orang yang beriman, yang faham, maka dia akan berusaha untuk mendapatkan keselamatan dan keberhasilan dalam kehidupan dia. Dan apakah maksud keselamatan? Bukanlah selamat di dunia ini dari sudut tidak dicuri orang, tidak diganggu manusia, tetapi keselamatan yang membawa kepada kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan keberhasilan, apa makna keberhasilan? Dia mendapat redha Allah di dunia dan di akhirat. Maka orang yang berakal, orang yang boleh berfikir, yang cerdas fikirannya, akan sentiasa mengerahkan segala daya upaya dia itu untuk mendapatkan sebab-sebab yang boleh membawa kepada rahmat Allah, membawa kepada barakah, membawa kepada hidayah dan taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia pun menggerakkan seluruh kehidupan dia dengan penuh keimanan, keyakinan dan beristiqamah dengan perkara-perkara yang baik di lahiriah dan batiniah. Jadi kita hari ini, bila kita mahu duduk dalam tarbiyah Allah, tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita duduk dengan sepenuh hati kita. Kita tak boleh duduk separuh-separuh. Kita tak boleh nak dengar je, tak nak buat. Kita tak boleh nak setengah orang ni dia banyak skeptikal. Banyak benda skeptikal. Dia dah biasa dengan kehidupan dunia ni, maka dengan Islam pun, dengan tarbiyah Islam pun dia ada skeptikal, dia ada rasa sangka-sangka, prasangka. Jadi kalau kita sebut sesuatu, maka dia nampak yang negatif dulu. Dapat yang negatif dulu sebab dia ada banyak pandangan. Pandangan contohnya berkenaan dengan dosa. Adakah Nabi berdosa? Adakah Nabi buat salah? Nabi buat silap? Apa maksud maksum? Jadi ada pandangan. Ada pandangan-pandangannya. Kalau Nabi itu buat salah tak? Nabi tak lepas daripada kesalahan. Rasul tak lepas dari kesalahan. Sebab itu dia manusia. Yang tidak bersalah tu malaikat. Makhluk Allah yang tak ada kesalahan, tak ada kesilapan tu, yang perfect tu, maknanya dia tidak ada kelemahan dari sudut nafsunya dan sebagainya. Itu malaikat. Malaikat tak ada nafsu. Manusia ada nafsu. Jadi yang dikatakan Nabi, yang dikatakan Rasul, dia boleh buat salah tak? Boleh buat salah. Dia boleh buat silap tak? Boleh buat silap. Boleh buat dosa tak? Boleh buat dosa. Tetapi Allah SWT betulkan dia. Allah SWT protect dia. Itu yang dikatakan maksum. Maknanya kalau dia ada kesilapan pun Allah terus tegur dia, betulkan, dan dia bertaubat dan dia betulkan. Jadi ada tak dosanya, ada tak kesalahan, kesilapan dia, itu sifat manusia. Manusia memang ada kesalahan, kesilapan, dia ada kelemahan, ada dosa. Tetapi bagi para Nabi dan Rasul, dosa dan kesalahan atau kesilapan dia itu diampunkan oleh Allah sebab dia bertaubat.
Begitu juga kita bertaubat juga. Tapi kita buat dosa, banyak yang kita tak bertaubat. Nabi buat dosa, dia patah balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tak kesilapan? Ada, sebab manusia buat kesilapan. Jadi kalau dia tidak buat kesilapan, macam mana dia nak menunjukkan contoh kepada dia punya umat yang manusia ni? Kalau dia malaikat, dia tak buat salah. Jadi manusia ni buat salah. Macam mana nak tunjuk contoh? Macam mana cara seseorang itu untuk minta ampun pada Allah? Nabi ajar kita, bacalah penguluk istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu doa, itu penghulu istighfar. Nabi ajar. Nabi kata kalau aku buat salah pun tentulah aku akan minta ampun pada Allah. Maknanya kalau Nabi buat salah, dia istighfar 170 kali satu hari. Setengah riwayat 100 kali. Maknanya Nabi buat salah tak? Buat silap tak? Nabi manusia. Tetapi dia maksum, dipelihara oleh Allah. Kesalahan dan kesilapan tu segera ditutup, segera dipandu supaya dia tidak menjadi satu perkara yang mengaibkan dia. Nabi Rasul dia tidak ada dosa in the sense of dosanya itu, kesilapannya itu dipandu oleh Allah. Dia buat silap. Dia istighfar. Dan dia sentiasa dalam keadaan yang terpelihara daripada kelemahan-kelemahan manusia, iaitu lupa, lalai, dan buat dosa-dosa yang tidak bertaubat. Dosa-dosa yang tidak ada keampunan. Jadi maknanya kita nak sebut sini itu ada pandangan ulama. Jadi tujuan Nabi berdosa dan silap yang dalam keadaan dipelihara oleh Allah tadi ialah supaya menjadi petunjuk kepada kita macam mana kalau orang silap nak beramal, beristighfar, nak bertaubat. Nabi mengajar kepada kita secara praktikal, sebab Islam ni dia bukan teori. Islam ni praktikal. Macam contoh nak buang air nak buang air kecil, nak buang air besar. Nabi tunjuk macam mana nak buang air kecil, buang air besar. Sehingga adakah Nabi buang air kecil itu berdiri ke, duduk ke? Ada pandangan-pandangan. Aisyah kata Nabi tak pernah buang air berdiri. Ada sahabat kata Nabi pernah buang air berdiri. Adalah masa-masanya. Jadi nak sebut kat sini, Islam itu praktikal. Islam itu satu yang kena buat. Sebab tu tarbiyah ni perlu dihayati. Jadi orang yang duduk dalam tarbiyah dia tak boleh skeptikal dengan perkara-perkara yang benar, al-haq, kebenaran. Kita kena ambil sepenuh hati kita, barulah dia akan berjalan dengan baik, insya-Allah. Untuk kita menjadi orang yang berakal, orang yang cerdas, maka kita tentulah akan menghidupkan kehidupan kita untuk mencari keredaan Allah. Kita hidup dalam keadaan ibadah, hidup dalam keadaan sentiasa cuba buat baik untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala sampailah kematian menjemput kita. Itu adalah orang yang beriman, yang berakal. Tetapi walaupun kita beramal, walaupun kita buat baik, walaupun kita berada dalam keadaan kita kata beribadah, tetapi dalam hati kita ada satu perasaan khawatir, ada satu perasaan takut, iaitu kita tidak tahu apakah kita selamat ataupun tidak di akhir hayat kita. Di akhir hayat kita macam mana? Kita tak tahu. Kita tak tahu. Dan inilah perkara yang penting. Bagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap hamba itu, setiap manusia dan jin itu yang dibangkitkan sesuai dengan perbuatan amal dia pada saat kematian. Jadi mana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap manusia dan jin itu dibangkitkan oleh Allah, maknanya dibangkitkan di padang mahsyar nanti sebagaimana perbuatan, sesuai dengan perbuatannya yang terakhir ketika dia menghadapi kematian. Maknanya ketika dia berhadapan dengan saat ajal tadi, macam mana keadaan dia, beriman ke tak beriman ke, sama ada dia mati dengan baik, husnul khatimah atau su'ul khatimah, kematian yang buruk. Dan itulah digambarkan oleh Nabi SAW. Hadis ni hadis Muslim, ni hadis sahih. Dan bagaimana digambarkan dalam hadis yang lain, innal a'mal bil khawatim, sesungguhnya amal itu ialah amal yang sebenar, yang Allah Subhanahu Taala akan menunjukkan pada kita ni, bangkit kita macam mana, ialah amal yang menutup. Amal yang menutup. Maka sebab itulah bagi seorang yang beriman, seorang yang beramal, seorang yang yakin dengan Allah, maka walaupun dia beramal, ada dalam hati dia satu perasaan khawatir, perasaan bimbang. Apa yang dibimbangnya, apa yang dikhawatirnya, iaitu
kesudahan yang buruk, su'ul khatimah. Dan inilah perkara yang ada di dalam hati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis-hadisnya, banyak dalam hadis-hadisnya lah, berkenaan bagaimana keadaan seseorang itu yang nampaknya baik tapi rupa-rupanya dia berakhir dengan su'ul khatimah. Jadi sebab itulah pada hari ini kita nak melihat supaya kita boleh mempersiapkan diri kita, insya-Allah. Sebab tu kita mohon ke Allah ni. Kita rendahkan hati kita. Jangan kita sombong. Kita rendahkan hati kita. Jangan kita rasa aku ni dah baik dah. Jangan kita rasa aku ni dah semayang, dah puasa, aku dah buat banyak amal, aku dah beramal, zikir, la ilaha illallah 1000 kali, selawat 1000 kali, dan istighfar 1000 kali, tahmid 1000 kali dan sebagainya. Dah banyak amal. Aku dah banyak sedekah kat orang. Aku dah banyak memperbaiki, menolong orang pula, buat dakwah. Aku dah banyak dah buat amal. Jangan kita rasa diri kita baik. Kenapa kita tak boleh rasa diri kita baik? Yang pertama sekali, bila kita rasa diri kita baik, kan, kita bimbang. Pada sisi Allah kita tak baik. Jadi kita krisis dengan Allah. Yang kedua, kita tak tahu kita mati macam mana. Kita tak tahu lagi. Maka jangan sangka kita baik. Maka kuncinya ialah kita tawaduk pada Allah. Rendah diri pada Allah. Sentiasa memerlukan Allah. Tadarruk. Kita rasa memerlukan Allah. Kita rasa fakir pada Allah. Lagi banyak kita beramal, lagi sikit kita, lagi kurang kita, lagi jahat kita, kita rasa macam tu. Kita rasa macam tu. Lagi susah, lagi kurang kita beramal, maka kita sentiasa memperbaiki amalan kita. Kita tak rasa diri kita baik, kita rasa diri kita ni, kan, cuba nak baiki diri kita lagi. Masih lagi banyak tak tahu, banyak lagi jahil, banyak lagi kita maksiat dan sebagainya. Apa lagi kalau kita bermaksiat? Kalau kita masih tak boleh tinggalkan dosa kita, masih lagi tidak boleh bertaubat, lagilah. Kalau kita tak boleh bertaubat lagi dosa kita, kita ada dosa, kita tahu tu dosa, kita tak nak bertaubat, tak boleh bertaubat. Allah tak izin kita bertaubat, itu hakikat dia. Allah tak izinkan kita bertaubat. Kita nak taubat, tapi susahnya nak taubat ni, payahnya, sentiasa lupa. Maka Allah tak izinkan kita bertaubat. Maka bila Allah tak izinkan kita bertaubat, kita muhasabah. Ya Allah, mana silap aku ni? Ya Allah, aku nak bertaubat tak boleh. Nak tinggalkan dosa tak boleh. Mungkin ada sesuatu. Ya, sebab tu jangan rasa kita baik. Jangan rasa kita dah okey dah. Siapakah makhluk paling jahat? Ditanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana kata Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin? Dia kata apa? Kata seseorang itu akan menjadi jahat apabila dia merasa diri dia baik. Dia rasa diri dia baik, bermulalah kejahatan akan dibuat. Kejahatan yang paling ringan, dia tertipu dengan diri sendiri. Dia menipu diri dia sendiri. Itu kejahatan paling ringan. Menipu diri sendiri. Sebab dia kata dia dah baik. Kan? Dia dah baik. Tak perlu dah nasihat-nasihat ni, tak perlu dah tazkirah. Yang ini aku dah tahu, tajuk ni aku boleh hulas, aku boleh hurai. Ini aku dah pakar, dah pakar dalam bagian, dah PhD dalam agama ni. Tak payah nak dengar dan tazkirah ni. Aku yang bagi tazkirah. Jadi kita rasa diri kita baik. Kita dah duduk dalam suasana jahat. Jahat ni maknanya apa? Jahat ni yang pertama sekali kita tipu diri kita sendiri. Kita kata kita baik. Padahal kita banyak kelemahan. Kita banyak kekurangan. Kita banyak dosa. Kita banyak keaiban, kehinaan di sisi Allah. Banyak kita. Banyak. Tapi kita rasa diri kita baik. Bila kita rasa diri kita baik, kita jahat. Itu kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan apakah kejahatan yang paling besar setelah kita rasa diri kita baik? Kan? Yang pertama, kejahatan ni paling kurang kita tipu diri kita sendiri. Bodoh lah tipu diri kita sendiri kan. Tak cerdik. Yang paling besar sekali, apabila kita bersifat takbur. Bila kita bersifat sombong. Kita rasa diri kita baik, kita sifat takbur, sombong, akhirnya kita merendahkan orang lain. Itu paling maksima. Kita merendahkan orang lain. Maka pada masa itu sampai peringkat sombong, takbur kita, sampai peringkat dia boleh katakan, akulah punya ni, akulah yang punya, akulah ini, semua aku. Dan kemudian sampai peringkat dia boleh kata apa? Aku Tuhan, macam mana Fir'aun. Macam mana dia boleh cakap aku Tuhan? Kan? Aku Tuhan yang maha tinggi. Dia macam mana dia cakap? Sebab dia rasa diri dia lebih baik daripada yang lain.
Sebab Tuhan yang terbaik. Adakah yang lebih baik daripada Tuhan? Tak ada. Dia rasa dia kata dia Tuhan. Sebab dia rasa diri dia baik. Itu sombong. Takbur. Sebab tu sifat ini ada pada iblis. Dan sifat ni Allah tidak maafkan, tidak ampunkan selagi dia tidak bertaubat. Selagi dia tidak merendahkan diri dia. Maka selagi itulah Allah tidak akan ampunkan dosa dia. Dan dia pegang takbur dia tu, sombong dia tu. Dia melihat manusia dengan pandangan hina. Dia nampak manusia ni hina daripada dia. Dia adalah, kan, dijadikan daripada api. Aku dijadikan daripada api, dia kata. Kan? Kau dijadikan daripada tanah, Adam. Jadi kita nampak, bila kita rasa diri kita baik, itu permulaan kepada kejah. Sebab tu kita nak kena tengok insya-Allah pada hari ini bahawa kita nak kena rasa tentang satu perkara, bahawa kita tak tahu macam mana akhir hayat kita walaupun kita dah beramal. Sebab tu hari ini kita beramal lah, teruskan amalan kita tu. Teruskan amalan kita dengan perasaan tawaduk kepada Allah. Kenapa tawaduk? Sebab Allah pilih kita untuk beramal. Allah pilih kita untuk beramal. Allah pilih kita untuk bertaubat. Allah pilih kita. Kita tawaduk ke Allah. Terima kasih Allah pilih saya. Kita boleh sembahyang. Allah pilih kita nak sembahyang. Boleh pilih. Allah pilih. Bukan kita yang pandai-pandai, yang kuat, yang terror dan sebagainya, kan. Tawaduk. Baik. Jadi su'ul khatimah ini tidak akan terjadi. Ini perkataan yang penting. Su'ul khatimah ni tidak akan terjadi kepada mereka yang istiqamah lahir dan dengan amal yang zahir, dan istiqamah dengan amal yang batin, amalan hati. Jadi nak menjauhkan diri daripada su'ul khatimah ni, kuncinya ialah bukan setakat beramal, tetapi beramal yang istiqamah. Istiqamah ni pula bukan setakat 1 tahun 2 tahun, tu belum istiqamah lagi. 40 tahun belum istiqamah. Umur kita 45 tahun. Kita istiqamah 45 tahun, 23 jam, 59 minit. 1 minit sebelum mati kita tak istiqamah dengan iman tadi. Maka su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Ini hakikat dia. Jadi maknanya nak sebut sini kunci kepada husnul khatimah ataupun kunci untuk mengelakkan su'ul khatimah ialah seseorang itu beristiqamah lahir dan batin sampai mati. Senang tak? Ini yang susah ni. Tidak ada ayat lain yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beruban. Nabi beruban. Nabi beruban. Nabinya maknanya beruban rambutnya tu sebab mendengar ayat-ayat berkenaan dengan istiqamah. Berat istiqamah ni. Tapi insya-Allah tidak mustahil. Sebab tu kita tidak boleh sombong dengan amal kita. Kita tak boleh rasa kita baik dah. Jangan. Kita rasa kita hebat, tawaduk. Sifat orang yang dalam tarbiyah ni sentiasa tawaduk, dia rendah diri. Rendah diri, dia merasakan bahawa diri dia ni hina, dia ni banyak dosa. Dia rasa macam itu. Sebab orang yang ada tawaduk ini, orang yang akan diberikan oleh Allah kemuliaan demi kemuliaan, ketinggian demi ketinggian. Lagi tawaduk ni, lagi rendah ni. Tawaduk ni bukan pada zahir je. Tunduk, jalan cakap pelan-pelan. Itu tawaduk dari sudut zahir. Belum tahu dia tawaduk yang sebenar. Hakikat tawaduk dari dalam hati. Hatinya rendah diri pada Allah. Hatinya merasa hina depan Allah. Hatinya merasa rasa perlukan Allah. Ya Allah, ya Allah. Sebab itulah adab kita baca zikir la ilaha illallah bukan sekadar kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, ataupun adab kita mengucap 2 kalimah syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, setakat cakap mulut, cakap hati, tak. Tapi dengan perasaan rendah diri pada Allah. Dengan perasaan menyerah pada Allah. Dengan perasaan rasa diri ini perlukan Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Jangan rasa kita yang cakap asyhadu alla ilaha illallah. Kita nak rasa Allah yang bagi kita cakap. Allah yang pilih kita bercakap. Allah yang pilih kita berzikir. Allah yang memuji diri dia sendiri. Itu yang paling kalau kita pinjam perkataan ahli sufi, dia kata apa? Hakikatnya Allah yang puji diri dia sendiri. Bila kita sebut
La ilaha illallah. Tidak ada yang maha hebat, maha berkuasa, yang maha sempurna, maha agung. Tidak ada semua illallah, melainkan Allah. Kita puji Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kan? Kita baca. Jadi hakikatnya Allah puji diri sendiri. Bukan kita. Kita ni kita menjadi sebab aja. Allah pilih kita. Allah tak pilih orang lain. Sebagai kita kata pelaksana aja. Pelaksana lah. Kita kata gitu. Jadi kita janganlah bangga dengan amalan kita. Memang Allah pilih kita. Allah bagi izin. Jadi istiqamah ni adalah salah satu perkara yang paling penting untuk mengelakkan su'ul khatimah. Jadi macam mana nak beristiqamah? Ini soalan kita. Macam mana nak istiqamah sampai ke akhir hayat kita? Inilah perkara yang sebenarnya penting bagi mereka yang memiliki akal. Maka mereka akan sentiasa berusaha supaya perkara yang menghalang untuk istiqamah, perkara yang menghalang untuk dia mendapatkan husnul khatimah itu, ataupun terjebak dengan su'ul khatimah itu, dia akan fikir apa dia perkara yang kita akan bincang hari ini, insya-Allah. Baik, yang pertama sekali, apakah perkara yang akan menjadi penyebab kepada su'ul khatimah? So, di akhir zaman, perkara yang merosakkan orang beriman, orang Islam, ketika berhadapan dengan Al-Masih Dajjal, ketika berhadapan dengan kesusahan-kesusahan, ketika berhadapan dengan ujian Allah, ketika berhadapan dengan cobaan-cobaannya, sama ada cobaan kesihatan, cobaan keuangan, cobaan dari sudut kekeluargaan, cobaan dari sudut pangkat, cobaan dari sudut sebagainya. Apakah perkara yang akan menyebabkan seseorang itu boleh nak maintain, nak istiqamah, nak berada dalam keadaan yang husnul khatimah tadi? Perkara yang, ataupun apakah perkara yang menyebabkan kita tewas dengan Dajjal? Ialah nombor satu, akidah yang rosak. Nombor satu, akidah yang rosak. Jadi, jika seseorang itu memiliki akidah yang rosak, akidah ni apa? Akidah ni, al-aqaid dan al-aqidah ini ialah simpulan-simpulan. Kita kata pegangan dalam hati kita ni. Apa yang kita pegang dalam hati kita ni? Apa yang kita benar-benar mengikat dalam hati kita ni? Simpulan-simpulan dalam hati kita yang kita rasa, yang kita yakin, yang kita pegang. Apa dia? Itu akidah. Apa yang menjadi prinsip kita? Bahasa Melayunya prinsip. Prinsip kita. Ini prinsip saya. Ini pegangan saya. Maknanya kitalah orang yang ada akidah ni, orang yang ada pegangan. So, apabila akidah tadi bagi orang beriman ni, akidah dia apa? Apa akidah bagi seorang yang beriman? Seorang Islam dan beriman. Seorang Islam dan beriman, akidahnya ialah mentauhidkan Allah. Itu akidah dia. Mentauhidkan Allah. Itu akidah dia. Jadi maknanya kita nak menjadi manusia yang berpegang dengan iman tadi, keyakinan tadi, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Jadi maknanya kita apa? Apa maknanya kita ni? Kita ni adalah hamba Allah. Itu je, senang. Ini akidah ni apa? Nak mentauhidkan Allah, nak mengesakan Allah dalam setiap perkara, dan kemudian kita ni hamba Allah. Kita ni hamba Allah. Itulah akidah. Jadi perbincangan panjang-panjang sifat Allah apa, itu semua tu dia punya rambu-rambu dia punya bunga-bunga, daun-daun dia. Hari ni orang bincang macam-macam. Dia panggil ilmu kalam. Bincang macam-macam bincang. Sampai pening kepala. Allah kat atas, Allah kat bawah, Allah di mana-mana. Pening kepala. Itu ialah perbincangan para ulama dah bincang. Jangan kita gaduh lagi dah. Bagi akidah ni jangan gaduh dah. Senang aja akidah ni apa? Kita mentauhidkan Allah. Kita mengesakan Allah. Itulah akidah kita. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi itulah akidah kita. Itulah pegangan kita. Mentauhidkan Allah dalam hidup kita. Dan apa bukti kita mentauhidkan Allah? Kita hanya menjadi hamba Allah. Kita hanya beribadah pada Allah saja. Kita hanya menyanjung Allah, memuji Allah, sayang pada Allah. Itu namanya akidah. Jadi, apakah
perkara yang merosakkan kehidupan kita dan akhirat kita sehingga kita mendapat su'ul khatimah. Yazbillah min ya Allah, jauhkanlah. Kan? Sehingga kita ni menjadi orang yang keluar daripada husnul khatimah ialah apabila orang-orang itu rosak akidahnya kepada Allah. Kan senang. Kan senang kita nak mentauhidkan Allah. Kita nak beriman pada Allah, yakin pada Allah, sifat-sifat Allah. Kan, perbuatan Allah, nama Allah, zat Allah, kita nak yakin dia sebagai Rabb ilah, sebagai Tuhan kita. Itu pegangan dia. Baik. Ya, sebab itulah. Jika seseorang memiliki akidah yang rosak, yang mana ia yakin, bahawa dia yakin, benar-benar ia yakin dan tidak menyangka bahawa dia salah dalam akidahnya. Jadi ini masalah kita ni. Masalah kita apa? Masalah kita ialah kita tak rasa akidah kita rosak. Kan? Kita yakin akidah kita tak rosak, tak sangka akidah kita rosak, padahal akidah kita itu rosak. Oh yazbillah min zalik. Akidah seseorang itu rosak. Maka pada saat sakaratul maut, ketika matinya itu, maka dibukakan, diperlihatkan kebatilan akidahnya. Maka Allah tunjukkan akidahnya. Ini kunci nombor satu. Kunci nombor satu yang menyebabkan seseorang itu mendapat su'ul khatimah ialah apabila dia tak perasan akidah dia rosak. Dia tak perasan iman dia tu rosak. Maka apabila dia mati, ketika sakaratul maut, maka Allah Subhanahu Wa Taala membuka, nampakkan, tunjukkan kebatilan akidahnya itu, kan, dengan su'ul khatimah. Sebab tu kadang-kadang kita tengok, orang ni bagus, beramal dengan amalan ahli syurga, tapi mati tengok tak boleh mengucap kalimah syahadah. Tak boleh. Saya ada pengalaman masa saya belajar dulu. Saya dah cerita daripada tuan-tuan, mungkin sebahagian daripada tuan-tuan. Ini seorang YB yang berhormat. Saya tak payah sebutlah yang berhormat mana, tak payah sebutlah dia ni adun ke, MP ke, tak payah sebutlah. Ketika sakaratul maut, sedang berhadapan dengan kematian, kami dipanggil, kami sekolah lagi. Dia suruh baca Yasin lah apalah. Orang besar nak mati, baca Yasin, baca apa. Bacalah Yasin. Sambil-sambil baca tu, kita dengar lah. Ustaz dekat dalam bilik tu duk talqin dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cakap dengan dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Talqinkan dia, tahlil, ingatkan dia dengan kalimah syahadah. Dia sedar, dia sakit lah, sakaratul maut ni sakit. Dah tercungap-cungap. Dah tercungap-cungap lah. Apa dia kata? Dalam kala cungap-cungap, dia marah ustaz. Marah ustaz tu. Dia kata apa? Kau ingat aku nak mati ke? Kau ingat aku nak mati ke? Yang kau nak ajar aku ni, kau ingat aku nak mati ke? Kau ingat aku nak mati? Menjerit. Allah tunjukkan kebatilan akidah dia. Kebatilan akidah. Walaupun orang Islam. Ada Mahatahfiz. Dia sponsor Mahatahfiz. Dia sponsor ini itu. Orang kenal dia, orang buat baik. Ini ahli politik yang baik. Kau ingat aku nak mati ke? Kau ingat aku nak mati? Menjerit. Kami dengar lah, budak-budak yang dekat luar dengar. Kemudian dia tengok kawan-kawan dia agaknya, orang dia ke, pegawai khas dia ke, dia kata, bila nak meeting? Bila nak meeting? Dia tak sebut pun kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia sebut bila nak meeting. Bila nak meeting? Akhirnya mati dalam keadaan perkataan bila nak meeting. Bila nak meeting? Allah menunjukkan akidah yang batil yang ada di dalam hati dia. Jangan tanya saya lah siapa dia. Tapi orang politik lah. Tak semua orang politik macam tu. Tapi haknya orang politik. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 47. Allah berfirman, dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah. Jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan.
Kita lah yang tak pernah kita berkira, aku ni okey dah, boleh sembahyang, boleh puasa, tapi rupanya akidah kita rosak. Iman kita rosak. Dalam ayat yang lain saya bacakan sebab hari Jumaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarin a'mala. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ini suratul Kahfi ayat 103 104. Apa Allah firman pada kita? Dengar ni tuan-tuan. Hanya dengar ni, orang yang buat ibadah banyak ni, orang yang rasa diri dia dah baik dah. Katakanlah, katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepada kamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Kan? Orang yang paling rugi perbuatannya. Nak tak aku beritahu kat kamu ni, apa dia, siapa dia orang yang paling rugi perbuatannya? Kan? Hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala. Ahsarina a'mala. Yang paling rugi dalam amalan mereka, dalam kehidupan mereka, perbuatan mereka, iaitu allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka itulah orang-orang yang sesat, orang-orang yang jelas, minta maaf, orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan di dunia ini. Maknanya allazina dhalla sa'yuhum, telah menjadi kesesatan, yang sia-sia kehidupannya, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, iaitu orang-orang yang telah sia-sia amalan dia, amal dia, perbuatan dia dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka sangka mereka buat baik. Mereka sangka mereka buat baik. Nampak tak? Oh, subhanallah, akidah rosak, kita buat amal rosak. Sedekah 100,000, sedekah 10,000, sedekah 1,000,000. Buat masjid. Bukan buat kelab malam. Tapi rupa-rupanya dalam hati akidahnya, aku buat ni supaya orang pilih aku jadi wakil rakyat. Ini orang-orang politik ni, nak dekat pilihan raya ni. Masa itulah baru nak turun jumpa rakyat. Sedekah sana, sedekah sini, buat sana, buat sini. Orang politik. Nampak sembahyang, baca khutbah. Baca khutbah. Ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah. Kemudian dia baca ayat, dia baca cerita, menangis. Orang yang mendengar Jumaat menangis. Tapi rupanya dalam hati dia, dia baca khutbah supaya orang pilih aku jadi pemimpin. Supaya orang panggil aku imam yang berkaliber, pendakwah yang hebat. Supaya orang cakap aku ni betul, sentiasa betul. Apa yang aku cakap ni baik dan betul. Rupanya dalam hati dia, bukan lagi kerana Allah. Bukan lagi mentauhidkan Allah. Tapi amalan dia hebat. Ini Allah gambarkan. Mahukah aku memberitahu kepada kamu orang-orang yang rugi perbuatannya, amalannya rugi, yang amat rugi, yang paling rugi? Siapa dia? Mereka lah orang-orang yang sia-sia perbuatannya. Perbuatannya itu sia-sia dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka sangka mereka buat baik. Kita tak nak cakap lah orang yang buat maksiat. Yang buat maksiat tu dia sangka dia baik, itu lain lah. Itu tak kita nampak lah. Kita nak sebut ni, kita ni orang Islam ni buat baik, tapi rupanya akidah kita rosak. Orang yang buat baik, dia sangka dia baik, sedangkan akidah dia rosak. Dia tidak mentauhidkan Allah. Dia mensyirikkan Allah. Sama ada syirik dengan syirik yang jelas ataupun syirik yang tak nampak, yang tersembunyi. Ini bahaya ni. Ini yang menyebabkan seseorang tu su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Jangan main-main. Sebab tu saya sebut tadi awal-awal, apa dia perkara yang paling penting dalam hidup kita? Paling penting dalam hidup kita jadi hamba Allah. Nak jadi hamba Allah ni, kita kena benar-benar membersihkan akidah kita. Ini yang saya duk tekan ni. Kita dalam zaman akhir ni,
Kan? Kita kata, boleh tak saya berhenti kerja, saya nak masuk hutan, selamatkan diri daripada Dajjal, selamatkan diri. Kita belajar kuda, belajar panah, belajar macam-macam, silat lah sebagainya. Kita buat macam-macam, kumpul makanan, kumpul apa. Tentang makanan ni saya ada cadangan. InsyaAllah kita akan bincang kemudian lah berkali ni. Kita dah jumpa dah insyaAllah kaedah dan teknik untuk makanan insyaAllah. Buat macam-macam lah kita kata. Tapi, dia tak jaga akidah dia. Dia dengan Allah ada krisis. Dia dengan Allah mensyirikkan, dia mempersekutukan Allah. Yazbillah min zalik. Dia masih percaya bahawa ubat itu menyembuhkan. Ubat menyembuhkan, bukan Allah menyembuhkan. Ubat menyembuhkan, syirik kepada ubat. Dia masih mempercayai bos dia itulah yang bagi rezeki kat dia. Sebab dia kena taat pada bos. Walaupun bos suruh dia buat maksiat. Kena taat kat bos. Kalau tidak, aku tak ada gaji. Kalau tidak, aku kena potong gaji. Kalau tidak, aku kena habis, kena tarik. Semua kebaikan. Walaupun bos dia suruh buat maksiat. Bos dia kata, engkau kerja sampai petang ni. Tuan-tuan, saya nak minta izin pergi sembahyang Jumaat. Tak payah Jumaat lah. Sekarang ni orang nak sibuk-sibuk COVID-19, Jumaat apa? Contohnya. Kemudian bila masuk, saya nak sembahyang Zuhur siap. Apa Zuhur? Kau boleh jamak lah. Dia kata. Boleh jamak lah. Buat dia kerja. Kemudian lepas tu, dah masuk asar pula. Tuan, dah masuk asar ni. Alah, besok kau qada je lah. Dia pun ikut lah dia punya bos dia. Takut kena buat pecat. Sebab dia ingat bos dia yang bagi dia kerja. Bukan Allah yang bagi dia kerja. Bukan Allah yang bagi rezeki. Dia rasa bos dia. Akhir tak semayang. Ada satu kisah bos dia suruh buka tudung. Dia bawa kerja. Syarikat besar eksekutif. Bagian marketing officer. Tapi eksekutif lah. Dia kata pegawai lah, officer. Nak jumpa dengan klien. Klien tu orang bukan Islam, Cina dan sebagainya. India yang bukan Islam. Orang putih. Jadi kata, kamu kalau pergi kita jumpa klien ni, bos dia kata, pakai macam ini ni, klien akan jijik lah. Tak boleh kita jumpa dengan orang international ni, tak boleh. Kamu kena tukar sikit perwatakan kamu. Tak payah pakai tudung, pakai yang elok-elok sikit, seksi-seksi sikit kata. Supaya klien kita nampak, okey, muka kamu dah cantik, tapi pakaian kamu ni macam hantu kom-kom ni kata. Ini berlaku. Dia berfikir panjang. Gaji ni 5,000. Graduate, bukannya undergraduate, first degree. Gaji 5,000, pegawai officer tinggi, nak jumpa dengan international. Tapi dia suruh tukar baju. Jangan pakai baju hantu kom-kom ni. Baju bungkus-bungkus ni jangan pakai bungkus-bungkus ni. Ini macam kuih lepat kata. Lepas tu tudung-tudung ni buka, tak payah pakai tudung. Muka kau dah cantik dah hebat dah, bagus dah, badan kau pun dah okey. Pakaian je tukar. Dia beritahu dengan saya, masa tu dia bekas pelajar saya. Dia beritahu dengan saya. Saya kata, kamu nak pilih Allah ke kamu nak pilih Allah ke kamu nak pilih dia? Kan, bos kamu tu. Siapa yang bagi rezeki? Dia fikir, semayang juga. Macam gitu tak payah semayang lah, dah memang confirm. Dia bilang semayang tak apalah, semayang. Akhirnya dia berhenti. Allah izin dia berhenti, dia dapat masuk UM. Mengajar di UC Melaya. Dapat jadi pensyarah, sekarang dah ada PhD dah. Bekas pelajar saya. Alhamdulillah. Dia pilih Allah. Allah tolong dia. Tapi janganlah kita ingat kita pilih Allah, nanti Allah bagi kita lebih baik. Jangan macam itu. Kita Tuhan ke? Allah yang Tuhan. Kita jadi hamba, minta ke Allah. Jadi nak sebut macam ni, akidah. Sebab tu kita tak perasan, kita ingat kita dah sembahyang, kita ingat kita dah puasa. Tapi rupanya kita dengan Allah ni ada krisis. Maka Allah gambarkan dalam surah Al-Kahfi ini, bagaimana siapakah orang-orang yang sebenarnya amat rugi perbuatannya, iaitu mereka yang melakukan perbuatan yang sia-sia. Apa maksud perbuatan sia-sia ni? Apa maksud perbuatan yang tidak manfaat ini? Segala perbuatan, segala amalan. Tulis. Kalau nak tulis ambil ni. Segala amalan, segala perbuatan, segala usaha, segala kerja yang terputus dengan tauhidkan Allah, dengan iman pada Allah, itu sia-sia. Sia-sia. Walaupun namanya sembahyang, walaupun namanya puasa, walaupun namanya baca Quran. Baca Quran sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca tak sedap, ada orang baca sedap lagi. Kan?
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baca sedap lah. Saya baca tak sedap, orang lain baca sedap kan. Tapi baca rupa-rupanya nak tunjukkan orang yang suara saya sedap, taranum saya sedap, semua sedap. Saya ni qari. Bukan kerana Allah. Allah tolak amalan tu. Okey. Jadi kita membetulkan tauhid kita. Segala amalan yang tidak berdasarkan iman kepada Allah, tidak berdasarkan mentauhidkan Allah, tidak mencari redha Allah, itulah amalan sia-sia walaupun namanya sembahyang, walaupun namanya ibadah. Jadi sebab tu kita nak kena betulkan balik. Masdar wahid. Masdarnya apa? Sumber. Punca. Yang satu daripada amalan kita, iaitu beriman pada Allah. Akidah yang bersih. Ini perkara yang akan menyelamatkan seseorang daripada mendapat su'ul khatimah. Apakah yang menyebabkan su'ul khatimah? Yang pertama, akidah yang rosak. Kita dengar apa Nabi sebut. Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Terdapat hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Baca dengar ni. Hadis ni akan menyentuh hati kita. Oh ya Allah, ya Allah. Rasulullah tegur. Sesungguhnya seseorang itu melakukan perbuatan penghuni syurga. Seseorang itu beramal dengan amalan penghuni syurga. Amalan baik. Pakai kopiah, pakai jubah, pakai tudung, pakai tutup muka. Cakap pun Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah, Insya Allah. Semua cakap ada Allah sahaja. Seseorang itu melakukan perbuatan-perbuatan, amalan-amalan dengan amalan ahli syurga, penghuni syurga. Dan menurut penglihatan manusia. Dan manusia melihat. Dia adalah penghuni syurga. Dan manusia tengok. Mereka dia ni buat ahli syurga. Ini ahli syurga ni. Padahal ia termasuk penghuni neraka. Padahal dia sebenarnya ahli neraka. Dan sesungguhnya seorang itu melakukan perbuatan-perbuatan ahli neraka. Ada orang pula buat nampak dia macam perbuatannya jahat. Macam amalan yang ahli neraka, perbuatan neraka. Dan menurut penglihatan manusia, dia ni ahli neraka. Padahal kata Rasulullah SAW, dia termasuk penghuni syurga. Maka dalam hadis ini, hadis daripada Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih ini, menggambarkan kepada kita bahawa perkataan Nabi pada penglihatan manusia. Pada penglihatan manusia. Maknanya manusia nampak yang zahir. Yang zahir nampak sedekah. Nampak bantu tahfiz. Bantu tahfiz, tapi rupanya untuk menyombong-nyombong diri. Matlamatnya bukan Allah, bukan akidah, bukan akidah dia, bukan akidah nak dapatkan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun akidah dia nak dapat juga redha Allah. Nak dapat redha Allah. Tapi pada masa sama nak dapat juga orang pilih dia. Ada dua. Maka dia mensyirikkan Allah. Akidah yang mensyirikkan Allah, nak dapat juga redha Allah. Aku nak buat ni sebab ni ibadah. Dan kemudian pada masa sama mudah-mudahan orang tolong, orang undi aku. Nak juga dua matlamat. Allah tolak amalan tersebut. Maka perkataan baginda sallallahu alaihi wasallam bahawa menurut penglihatan manusia, maknanya zahirnya nampak amal soleh, tetapi bertentangan daripada hati dia. Inilah dia orang yang akan berdepan dengan su'ul khatimah. Kerana su'ul khatimah terjadi kerana apa? Kerana apa yang tersembunyi di dalam hati seseorang, yang tidak diketahui oleh orang lain, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah saja yang tahu. Kita ingat kita boleh tipu Allah. Kita ingat kita boleh tipu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu. Maka lebih baik dia kata melakukan perbuatan buruk tetapi di dalam hatinya menyesal. Maknanya dia ada nak taubat kepada Allah. Nampak macam amalan dia buruk, tapi lepas lepas tu dia bertaubat. Maka dia kata yang menyebabkan su'ul khatimah dalam hadis ini ialah sifat yang tersembunyi. Apa yang tersembunyi? Ada kat dalam hati. Itulah yang ada kat dalam hati. Macam saya baca hadis yang semalam saya baca. Kemarin saya baca. Ada orang beramal dengan amalan ahli syurga. Ini hadis lain, sahih juga.
Kan? Kemudian sehingga sebelah kaki dia dah masuk syurga, sebelah kaki lagi belum. Tiba-tiba di akhir hayat dia beramal dengan amalan ahli neraka, maka Allah palingkan dia masuk dalam neraka. Maknanya di akhir hayat dia su'ul khatimah. Ini yang kita nak kena bimbang. Jadi sebab tu kita nak kena proses hati kita, jiwa kita, iman kita. Kena tengok balik kita ni mentauhidkan Allah ke tidak. Sebab tu kita kena latih untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah juga terkadang-kadang ada orang melakukan perbuatan penghuni neraka, namun dalam hatinya ada sifat kebaikan yang tersembunyi. Lalu sifat-sifat itu menguasai akhir umur dia. Jadi dia buat jahat. Dia buat benda maksiat. Tapi mungkin sebab dia tak tahu. Dia ingat benda itu okey. Daripada kecil, mak ayah dia tak pernah ajar dia. Mak ayah dia sarapan dengan arak. Minum tengah hari dengan arak, malam dengan arak. Sembahyang pun tidak. Jadi dia pun biasa dengan arak. Minum arak. Jadi biasa minum arak. Bapak dia ajar macam tu. Nenek, datuk dia ajar macam tu. Ada seorang pelajar. Masa dulu-dulu kan nak motivasi ni. Kan. Lepas habis dia telefon, dia kata apa? Boleh tak saya nak sembahyang? Kenapa tak boleh sembahyang? Dia tanya macam mana nak doa, dia kata. Mula dia tanya macam mana nak doa. Nak SPM ni, saya nak doa. Doa lah, ambil sembahyang tu, kalau nak buat solat hajat tu, ambil sembahyang, solat 2 rakaat, sekian-sekian, lepas tu doa. Dia tanya soalan dia, macam mana nak sembahyang? Budak SPM ni. Macam mana sembahyang? Takkan sembahyang tak tahu. Tak tahu. Dia kata, bapak dia tak pernah ajar. Atuk dia tak pernah nampak dalam rumah sembahyang. Tak pernah. Dia nampak kat luar je. Nak tanya orang, segan, takut. Dia tak pergi sekolah agama sebab bapak dia hantar tuition. SPM semua cemerlang lah. PMR, SSF, PT3, semua cemerlang. Tapi, kan, tak tahu sembahyang. Ada orang macam tu. Tapi hati dia sebenarnya baik. Dia cakap macam mana nak doa. Walaupun dia dah pandai dah, tapi nak doa. Sebab dalam motivasi tu ada salah satunya doa. Nak berjaya ni kena ada pertolongan Allah, doa. Jadi dia tanya macam mana doa. Jadi orang yang hatinya baik, tapi nampak luarannya tak elok. Kan? Allah akan dorongkan dia. Akhir hayat dia tu. Akhir hayat dia tu. Hati dia tu yang baik tu akan mengakhirkan hayat dia dengan kebaikan. Jadi inilah digambarkan di sini bahawa su'ul khatimah dan husnul khatimah bermula daripada akidah seseorang. Akidah kita. Ni kita kena tengok balik. Sebab tu kita kena bersihkan hati kita. Kan? Kita kena bersihkan juga amalan kita semua sebab bermula daripada hati kita. Sebab tu saya minta kita tajdidkan iman kita. Sentiasa mengucap kalimah syahadah secara sedar, dengan rendah diri, minta pada Allah, ya Allah, bersihkan aku daripada syirik, ya Allah. Minta ke Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, bersihkan aku daripada syirik, ya Allah, bersihkan aku daripada sifat murtad, ya Allah. Kita mengucap kalimah syahadah. Mengucap balik, mengucap kembali, mengucap, kita perbaharui tajdid iman kita. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, aku dah biasa dengan kehidupan barat, aku dah biasa dengan kehidupan timur, aku dah biasa dengan kehidupan masyarakat, aku dah biasa dengan kehidupan atuk nenek moyang, tapi aku jauh daripada sunnah Rasulullah SAW. Ya Allah, dekatkanlah aku dengan sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, kita baca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita minta Allah, ya Allah, masukkan semula dalam hidup aku ni sunnah Nabi. Cara makan, cara tidur, semua cara. Kita perbaiki balik. Ini bukan di luar, di dalam, bermula di dalam. Sebab tu kita kalimah syahadat dia mula kat dalam. La ilaha illallah, bermula kat dalam. Jadi ini adalah untuk mendapatkan husnul khatimah. Abdul Aziz bin Abi Rawat rahimahullah mengatakan, aku pernah menghadiri satu kematian seseorang di mana dituntun untuk baca la ilaha illallah. Jadi Abdul Aziz ni kawan kepada pengarang ni lah. Dia kata apa? Dia kata dia pernah duduk menghadiri orang yang nak mati. Kemudian orang tu pun diajarkan membaca la ilaha illallah. Tetapi dia kufur terhadapnya. Dia tak mau baca. Banyak kisah-kisah tak mau baca. Kemudian dia mati dalam keadaan kufur. Maka aku bertanya kemudian orang, kenapa
Dia tanya, macam mana? Ternyatalah dia seorang peminum khamar. Dia orang Islam. Dia orang Islam, tapi dia minum arak. Suka minum arak. Dia tahu arak dosa, tapi dia minum juga. Maka dia kata, takutlah kamu kepada dosa-dosa. Kerana dosa itu akan menjatuhkan kamu. Maka sahabat-sahabat dan salafus salih merasa takut dengan adanya sifat munafik dalam diri. Jadi sifat munafik dalam diri ini akan membawa kepada su'ul khatimah. Ini kita kena tengok balik. Tengok balik, betulkan balik akidah kita, betulkan balik apa ni kita kata, kita punya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kecemasan dan kekhawatiran sahabat-sahabat Nabi salafus salih sangat besar, bimbang sangat besar. Dan seorang mukmin akan takut kepada kemunafikan walaupun kecil. Dia khawatir munafik itu akan membawa kepada kemunafikan yang besar. Jadi tuan-tuan dan puan, nampaknya hari ini satu aja kita boleh habis. Ada beberapa lagi sebab-sebab su'ul khatimah. Hari ini yang satu, tapi satu ni paling besar. Paling besar, iaitu akidah yang rosak. Walaupun amalan kita hebat, walaupun kita mempersiapkan diri akhir zaman, macam-macam pengetahuan kita, belajar ilmu sebagainya, kita pergi duduk kat rumah, kat hutan lah, kat mana tempat yang selamat, kita persiapkan makanan kita supaya tak kacau, kita mula macam-macam kita buat, tetapi termasuklah berzikirlah, kita beramal, tapi akidah kita tak bersihkan. Tauhid kita tidak betulkan. Maka kita bimbang amalan kita rosak. Sebab itulah kita kena ada akidah yang benar. Apa maksud akidah yang benar? Maksud akidah yang benar ialah kita mengesakan Allah, mentauhidkan Allah. Apa maksud mentauhidkan Allah ni? Maksud mentauhidkan Allah, kita hanya mengiktiraf hanya Allah yang merupakan Tuhan kita, Rabb kita, ilah kita. Kita ni hamba Allah. Itu je. Tapi kita kena fahamlah, Allah ni ada sifat-sifat dia. Dia ada sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang harus. Dia ada nama-nama dia. Dia ada perbuatan dia, af'al dia. Jadi kita nak melatih diri kita supaya sentiasa mentauhidkan perbuatan Allah, af'al Allah. Apa contoh mentauhidkan af'al Allah? Kita dah bincang dah sebelum ni banyak kali dah. Kita ulang lagi. Maknanya contoh, bila kita melihat sesuatu, kita mendengar sesuatu, kita berlaku sesuatu dalam hidup kita, semua tu kita hubungkan dengan perbuatan Allah, af'al Allah. Allah izin berlaku. Sebab tu bila kita sebut la ilaha illallah, kita zikir kita kan, dalam hati kita, dalam lidah kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka kita zikir tu, sambil-sambil zikir tengok pokok. Tak ada yang jadikan pokok ni, Allah yang jadikan. Tak ada yang jadikan manusia, anak-anak, Allah yang jadikan. Tak ada yang bagi makan. Kita tengah makan ni, la ilaha illallah, la ilaha illallah, hati kita kan. Ni makanan ni Allah yang bagi aku makan. Nak rasa tu, bukan nak teori, rasa hati kita. Ini Allah bagi ni, Allah bagi ni. Ni latihan awal. Dah kita meningkat lagi. Af'al Allah. Af'al Allah ni maknanya apa? Perbuatan Allah. Kita mentauhidkan perbuatan Allah. Kemudian sifat Allah. Kita kena tahulah sifat-sifat Allah tu apa pula. Kena belajarlah. Tak apalah, belajarlah. Kalau kita tak tahu lagi, kita belajar. Satu hari kita akan bincang sikit-sikit. Kita tak boleh nak masuk semua dalam satu ceramah ni. Habis nanti kita tak boleh nak faham sebab banyak sangat. Ini pun dah banyak dah ni. Sifat Allah. Sifat Allah ni apa? Qudrah, iradah, ilmu, hayat, dan ada banyak ni. Ada 20 sifat. Kalau Sya'ari, Maturidiyah, dia ada 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, satu sifat yang harus. Kita kena belajarlah tu. Ada wujud, qidam, baqa' dan seterusnya. Jadi ada qudrah, iradah, ilmu, hayat. Qudrah ni apa? Kuasa Allah. Kudrat, kuasa. Iradah ni kehendak Allah. Ilmu. Kita pun tahu ilmu kan. Hayat, hidup. Allah hidup. Allah maha hidup. Kita hidup ni sebab Allah menghidupkan kita. Kita hidup sebab Allah maha hidup. Kehidupan kita ni dengan kudrah Allah. Ni sifat Allah.
Jadi tengok pokok tu, mula-mula kita kata ini perbuatan Allah. Allah izin. Kemudian kita tengok pokok tu, kita peringkat kedua pula, kita tengok pokok, kita nampak ini kudrah, iradah, ilmu. Dah mula kita hubungkan sifat Allah pada pokok tu. Jadi kita nampaklah pokok tu ada kekuasaan Allah pada pokok tu. Ada kehendak Allah. Allah yang kehendaki pokok tu hidup. Jadi benda ni pelan-pelan lah. Tapi kita ada panduan. Ada pelan-pelan kita panduan. InsyaAllah saya akan pandu. Pelan-pelan kita akan pandu. Kita mula dengan af'al dulu. Sebab tu saya galakkan tuan-tuan puan banyakkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian pada masa sama banyakkan selawat. Banyakkan selawat. Baik. Jadi pada hari ini insya-Allah perkara yang menyebabkan seseorang itu mendapat su'ul khatimah ialah akidah yang rosak. Jadi tuan-tuan yang masuk lewat ni, tolong tengok daripada awal apa yang saya bincangkan tadi. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan sambung. Ada beberapa lagi perkara-perkara asas yang menyebabkan su'ul khatimah tanpa kita perasan. Kita tak perasan, kita ingat kita dah okey dah, rupa-rupanya ada benda dalam jiwa kita, dalam diri kita ni yang menyebabkan kita ni mendapat su'ul khatimah. Baik, yang pertama akidah, yang kedua ketiga dan keempat insya-Allah kita akan sambung pada masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membina kekuatan kita, memberikan taufik kepada kita, hidayah kepada kita. Ya Allah, janganlah jadikan dosa kita, kelemahan kita, kehinaan kita, keaiban kita, kemalasan kita, kejahilan kita. Ya Allah, janganlah jadi semua kelemahan-kelemahan kita itu sebagai penghalang hidayah, penghalang taufik-Mu. Ya Allah, rahmat-Mu, ya Allah, barakah-Mu. Kita minta pada Allah. Sentiasa dah rendahkan diri pada Allah. Minta ke Allah. Minta dengan perasaan rendah diri. Jangan minta dengan perasaan rasa tak, ataupun tak ada perasaan. Minta tak ada perasaan. Minta dengan sepenuh perasaan. Minta pada Allah. Itulah yang akan membuka insya-Allah segala pintu-pintu kebaikan kepada kita. Jadi kita kena rendahkan diri kepada Allah. InsyaAllah mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik daripada semalam. Mudah-mudahan kita memperbanyakkan selawat. Selawat banyak hari ini, banyakkan selawat. Kalau boleh 1000. Tiap-tiap Jumaat ni minimal 1000. Minimal 1000 selawat kepada Rasul. Kalau agaknya panjang-panjang, buat pendek-pendek pun tak apa. Tapi 1000. Lepas tu buatlah yang panjang-panjang pula. Kurang-kurang yang panjang tu 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Sampai akhir. 10 kali. 10 kali. Kalau boleh 100, alhamdulillah. Kalau boleh lebih lagi bagus. Kalau tak, baca salawat-salawat yang lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Nabil Ummi wa ala ali wa sahbihi baraka wa sallam. Banyak lagi salawat-salawat lain. Bacalah. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala muhabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fasik Allahumma rabitataha wa dimuddaha wahdiha subulaha wamla'aha binurika allazi la yakhbu washrah suduraha bifaidil iman bik wa jamil tawakkul alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahati fi sabilik. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihad fi sabilik. Allahumma ansur Islam wal muslimin wal mustad'afin wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma khtim alaina ya Allah bi husnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon kalau boleh dipanjang-panjangkan apa ni kuliah kita ni, insya-Allah.